macam-macam yang telah dibincangkan kat sini dan kita akan teruskan lagi dengan perbincangan kita pada hari ini. Puan Fadah, apa yang Puan Fadah nak katakan tadi? Ya, saya setuju apa yang dikatakan oleh Wakil PKPIM tadi, bahawa sekarang ini kita berdepan dengan satu keadaan di mana beliau mempunyai cabaran untuk melakukan sesuatu dengan kreatif, dan di universiti memang mereka melakukan demonstrasi hanya sebagai resort terakhir, last resort. Banyak sebenarnya yang dibuat, hantar memorandum, buat forum. Tapi apa yang saya tekankan di sini, aku ini menyekat bukan sahaja dari segi aspek politik. Kalau kita lihat di universiti, kadang-kadang nak buat forum susah, nak dapat kebenaran susah, kadang-kadang nak berdebat susah, nak berjumpa, menghantar forum, menghantar proposal kadang-kadang ditolak. Maksudnya di situ tidak ada budaya di mana kita menggalakkan pelajar untuk berbincang, berfikir, berdebat secara terbuka. Pelajar kebanyakan dan rata-ratanya bukannya suka sangat pergi demonstrasi. Itu bukan matlamat bila kita kata kita nak ruang dan peluang. Tidak. Tetapi apabila pelajar mungkin buka blog sendiri, kadang-kadang tindakan boleh dikenakan kalau apa yang dikatakan dalam blog dia itu berbau politik atau berbau, misalnya dia menyentuh tentang NEP, sesuatu yang sensitif. Kemudian didapati ini tidak patut dikeluarkan oleh pelajar, boleh dikenakan tindakan. Jadi pelajar jadi takut untuk mengemukakan pendapatnya walaupun hatta dalam blog sendiri. Jadi di situ kita perlu sebenarnya memberikan ruang untuk mereka membuat diskusi, mungkin menggalakkan mereka menggunakan internet sebagai wadah. Jadi internet walaupun kita katakan tidak ada had, tetapi masih wujud kekangan-kekangan yang mengehadkan penggunaan tersebut. Ya, kita perlu faham bahawa universiti adalah institusi yang falsafahnya adalah untuk mencari kebenaran. Jadi untuk kita mencari kebenaran dari segi ekonomi, politik dan sosial, kita perlu diberikan ruang untuk mencari kebenaran tersebut tanpa kita melihat bahawa kalau aku berdebat tentang isu ini maka aku akan melanggar undang-undang ini. Banyak kita perlu membiarkan mereka mencari apa yang benar, dan proses mencari kebenaran itu perlu dipermudahkan. Ya. Okey, jadi saya nak tanya belah sini. Kalau saya nak tanyakan, bagaimana kita nak memberi peluang kepada belia untuk menyuarakan pendapat mereka, membangunkan ekonomi, politik dan sosial seperti yang dikatakan oleh Puan Fadah tadi bagi negara ini, tetapi di dalam framework UKU. Jadi apa yang boleh lakukan? Kita balik kepada creative thinking itu tadi. Bagaimana? Bagi pandangan saya rasa menangani belia ini tidak boleh statik. Kita daripada dulu sebelum mereka tangani belia cara lain. Sekarang menangani belia cara lain. Dan saya rasa kita boleh tengok kepada cara kita ingin mendesak daripada platform yang terkawal, yang terarah, tersusun, yang lebih teratur. Dan sampai dan mesej kita diterima baik oleh pihak pemerintah. Dan bagi konteks ini, saya rasa apa yang kerajaan telah laksanakan iaitu memberi platform. Contohnya Akta Belia yang baru itu pada 2007, iaitu memberikan had umur bawah 40 tahun untuk menajui kepimpinan belia di peringkat nasional, di peringkat negeri dan di peringkat lebih bawah. Dan saya rasa ini adalah platform terbaik untuk belia tampil. Belia menunjukkan idealisme masing-masing untuk membantu memajukan bukan hanya diri mereka tapi kepada negara. Apa platform dikatakan ini? Akta Pembangunan Belia dan Pertubuhan 2007 yang telah diadakan, yang telah diwujudkan, yang telah diluluskan oleh Parlimen untuk membantu kepada para pemimpin yang terdiri daripada golongan belia untuk membantu menyampaikan mesej dan hasrat melalui platform yang betul. Dan selain itu diwujudkan juga majlis perundingan yang seperti yang dicadangkan oleh Encik Naden tadi untuk diwujudkan Parlimen bagi golongan belia. Saya rasa kita telah pun ada, cuma konsepnya berbeza. Kita pun telah adakan majlis perundingan belia negara untuk kita duduk bermesyuarah tentang menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh belia-belia sekarang. Cik Naden nak tambah? Ya, saya setuju juga pendapat Saudara Yati. Tetapi bagi saya zaman yang mana mengatakan pemerintah tahu segala dah tak boleh lagi pakai. Okey. Sekarang pemerintah tak tahu banyak benda. Golongan belia harus memberi maklumat dan juga pendapat mereka kepada pemerintah. Dan bagi saya, konsep yang dapat kita gunakan ialah untuk menambah ilmu kepada golongan belia untuk bagaimana kita dapat menggunakan media baru.
Bagi saya, media baru merupakan satu cara dan satu peluang yang baik yang mana dapat memberi maklumat kepada pemerintah dan pemimpin-pemimpin. Sekarang kita dapat tahu bahawa kebanyakan ramai pemimpin-pemimpin sudah ada blog masing-masing. Dan itu merupakan cara yang paling baik kita dapat memberi maklumat terus kepada pemimpin untuk membaca maklumat-maklumat tersebut. Contoh, pemimpin Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Saifuddin. Dia ada 1 jam Facebook Hour. Yang mana dapat memberi maklumat, dapat pendapat daripada belia-belia yang menggunakan Facebook untuk berinteraksi dengan dia. Dan saya rasa kerajaan harus memastikan memberi kelonggaran ataupun memberi diskaun-diskaun yang begitu baik yang mana dapat menggalakkan belia-belia menjamu media baru ini. Kerana media baru ini juga akan memberi kita satu konsep baru atau pendapat, memberi suara kita kepada dunia luar. Dan kita dapat membelajar banyak aspek-aspek yang dilancarkan oleh negara-negara lain. Contoh, Presiden Amerika, Barack Hussein Obama, yang baru-baru ini telah pun memenangi Presiden Amerika ini, beliau hanya mengambil masa 2 tahun saja. Beliau menggunakan sistem media baru untuk memperkukuhkan tanggungjawab beliau, untuk memperkukuhkan status dia, dan kini menjadi presiden. So, beliau harus lebih banyak menggunakan sistem media baru ini, dan kerajaan harus memberi peluang kepada mereka, mengukirkan cara-cara untuk mereka melaksanakan impian tersebut. Okey, tapi kita dah sembang banyak ni, kita dah cakap, kita lupakan satu grup sebab kita dah outlinekan tadi 3 grup, iaitu belia bandar, belia universiti dan belia luar bandar. Kita dah sebut pasal media baru semua ni. Jadi bagaimana pula dengan belia di luar bandar? Apa yang boleh dilakukan oleh mereka? Apakah platform yang boleh digunakan? Sebab kita kena fikir juga dan ingat juga, belia ialah workforce utama negara sekarang ni. Ini termasuk belia luar bandar. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh mereka untuk menyuarakan pendapat mereka? Datuk? Peranan persatuan-persatuan belia sendiri, saya fikir sangatlah penting. Oleh kerana persatuan ini, dia boleh memulakan sesuatu untuk belia umumnya berkumpul. Kalau di kampung-kampung, dia walaupun dia mula dengan persatuan-persatuan yang mudah, Persatuan Kompang, Persatuan Silat, Persatuan gasing ke apa benda ke. Tetapi dia sebagai permulaan. Sebagai permulaan untuk belia ini terlibat lebih langsung. Sebab persatuan-persatuan ini kemudian bergabung di peringkat daerah, dia bergabung di peringkat negeri, dan dia bergabung di peringkat nasional. Jadi dengan secara langsung dia interlink dengan kumpulan-kumpulan lebih besar, dan akhirnya dia rasa dirinya daripada sebiji gasing kepada seorang pemimpin yang akhirnya tahu tentang hal ehwal negara dan sebagainya. Jadi saya fikir kita harus menggalakkan persatuan-persatuan ataupun persatuan belia dan juga golongan belia masuk kepada persatuan-persatuan ini sebagai permulaan minat untuk tahu lebih banyak lagi. Di samping itu, saya percaya misalnya di kampung-kampung perlu ada persatuan-persatuan, katalah persatuan-persatuan komputer sebagai contoh. Ini lagi mempercepatkan proses membuka minda belia-belia di kampung-kampung. Dan saya fikir kerajaan perlu memperbanyakkan infrastruktur internet dan juga komputer dan satelit untuk membolehkan pemimpin-pemimpin belia ini terbuka mindanya untuk melihat dunia keadaan sebenar. Okey, Cik Fahmi, saya mungkin tak boleh tambah sikit pandangan Datuk Afad tadi. Dari segi konteks macam mana peranan belia dalam konteks dalam golongan luar bandar kan. Jadi kita tengok juga apabila tiga aspek kategori belia tadi. Saya ingat peranan belia dalam universiti itu juga penting. Sebab saya tengok peranan belia dalam aspek universiti ada 2. Salah satu program yang bersifat universiti, yang bersifat bakti, kita pergi ke kampung, kita buat bakti siswa, dan saya rasa mungkin approach ni ada positif dan negatifnya. Dan saya lihat lagi satu pendekatan yang bagaimana pelajar universiti ini apabila balik bercuti, contohnya boleh terlibat sama dalam aktiviti-aktiviti belia di kampung kita. Sebab saya rasakan pelajar universiti bukannya daripada bandar. Kebanyakan mereka asal daripada luar bandar. Dan saya rasa apa yang mereka dapat dalam pembelajaran di universiti boleh diadaptasikan dalam peranan dia untuk memainkan peranan aktif dalam luar bandar ini. Jadi apabila adanya usaha sama, kerjasama antara pelajar luar bandar, universiti dan juga ni akan menjadi salah satu peranan belia itu nanti insya-Allah akan bakal didengar. Okey, kita nak sembang pasal usaha sama ni, tapi dari aspek yang lebih global lagi lepas ni, kita nak tengok bagaimana golongan belia boleh menggerakkan diri mereka sebagai satu force serentak dari within kumpulan itu sendiri. Jadi kita akan bincangkan itu selepas ini.